yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tetapi malas. Bismillahirrahmanirrahim tetapi curi tulang. Dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih, tapi dia ambil rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sekalian. Hari ini anda bersama dengan saya, Muhammad Saifuddin, hos kepada rancangan Isi dan Kulit di episod yang keempat. Hari ini kita akan cuba membincangkan satu topik yang agak santai. Kita dah bincang dua topik yang berat sebelum ni. So, bersama sekali lagi dengan saya adalah Dr. Jahmi, yakni penulis kepada buku Islam Antara Isi dan Kulit. Assalamualaikum dan selamat datang Dr. Jahmi. Waalaikumsalam, saya Saifuddin, apa khabar? Ya, baik. Alright. Okay, so hari ini kita nak membincangkan satu topik yang tertulis dalam buku ni, iaitu kebesaran sifat maaf dan kasih sayang. Jadi saya berharap Dr. Jahmi bolehlah kongsikan pandangan-pandangan. InsyaAllah. InsyaAllah. Muka surat berapa ni? 29 ya? Okey, betul. Muka So hari surat ni kita dah masuk ke episod yang keempat, insyaAllah ya? Ya, insyaAllah. Jadi harap-harap kita boleh buat banyak lagi episod lah. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Saya tak nak buka petikan ni. Okey. Saya nak tanya soalan spontan. Agak-agaklah ada hikmah tak kenapa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surah pertama dan hanya surah pertama sahaja yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright, kalau kita nak lihat kepada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nak bincang bukan dari segi seperti biasa, bukan dari segi fiqh, fuqaha dan fahaman sarjana Islam. Sebab dari segi fahaman sarjana seperti biasa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fahaman biasa ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Betul kan? Betul. Itu fahaman yang biasa. Dan kalau kita lihat kepada beberapa penjelasan atau tafsiran yang diberikan oleh beberapa sarjana Islam dan juga fuqaha, mereka mengatakan rahmah tu merujuk kepada kebanyakan orang dan rahim tu merujuk kepada orang-orang yang beriman. Okay. Tapi saya tidak berbincang daripada aspek itu. Okay. Yang saya bincang ialah dari segi aspek pengalaman saya sebagai seorang Muslim dan juga fahaman saya terhadap Bismillahirrahmanirrahim itu. Saya rasa Din, soalan Din tentang Bismillahirrahmanirrahim itu sangat penting. Sebab kalau kita lihat, saya lah pengalaman saya sendiri di keluarga saya, dari kecil, dan saya percaya Din pun sama juga. Dari kecil kita dah umur 2 tahun, kita dah diajar. Kalau nak makan, kena kata Bismillah. Segala-gala harus bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata Bismillah je. Kadang-kadang kalau kita termakan, macam saya kat rumah lah, kalau masa kecil makan, tak kata Bismillah, mak dia kata, hai, makan sedap, tak lupa Allah, nampak? Jadi kena kata Bismillah. Jadi dari aspek tu, kalau kita lihat pada Bismillah tu, ia merupakan satu tabiat, satu perkara yang memang lazim bagi semua orang Islam untuk mengatakan Bismillah sebelum melakukan sesuatu. Okey, sebelum saya pergi bincang perkara itu, soalan dia ialah berkaitan kenapa ayat pertama tu Bismillah. Okey, itu masih soalan dari segi teologi juga, tapi saya cubalah. Kalau kita lihat pada Al-Quran, sepanjang pengetahuan saya, dari segi Bismillah, dia ada dua Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau tak salah saya, Ar-Rahman tu lebih kurang 57 kali, kalau ingatan saya betul, dalam Al-Quran. Dan Bismillah tu Rahim tu 114 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat pada Bismillahirrahmanirrahim, dia berulang sebanyak 114 kali. Tapi ada satu surah yang tak ada Bismillah, permulaan dia. Saya dia pun tahu, surah At-Taubah. Ada tak ada Bismillah kan? Tapi total Bismillahirrahmanirrahim itu masih 114 kali. Itu dari segi perbincangan teknikal lah. Jadi itu dia. Jadi kalau kita lihat, nak jawab soalan kenapa surah pertama Bismillah, saya tak tahu, Allahu a'lam. Tak boleh nak jawab kenapa Allah letakkan sedemikian. Tetapi dari segi dia punya power, kuasa Bismillahirrahmanirrahim itu bagi saya sangat besar. Macam saya katakan tadi, bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dalam segala perkara yang kita buat. Apa yang kita buat? Okeylah, satu pemakanan, kita makan, kita Bismillah. Pada saya, bila mengatakan Bismillah itu menunjukkan kesyukuran kita. Kita teringat masa itu bahawa makanan yang diberikan itu adalah makanan yang diberikan oleh Maha Pencipta, yang pertamanya. Yang keduanya juga, pada saya lah, bila saya kata Bismillahirrahmanirrahim, saya sedar
awal-awal bahawa selain daripada Allah yang berikan, dia juga satu rezeki, makanan dan sebagainya yang dibawa ke rumah saya oleh bapa saya yang kerja kat luar, yang bertungkus lumus. Jadi itu satu cara untuk mengingati bahawa orang-orang yang banyak orang yang mendidik kita, mengasuh kita, dan kita berterima kasih kepada mereka juga. Dan yang kedua, cuba dia bayangkan kalau kita mengatakan bismillah untuk segala-gala. Sebab contoh kita pergi kerja, kita bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak boleh bayangkan dan tidak bayangkan seorang pekerja yang kerja tak kira swasta ataupun di kerajaan yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tetapi malas. Bismillahirrahmanirrahim tetapi curi tulang. Dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Hasih, tapi dia ambil rasuah. Jadi pada saya lah ungkapan bismillahirrahmanirrahim dengan otomatisnya kalau kita faham dan kita sebatikan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, kita sebut dengan nama Allah, itu nama Maha Pencipta yang Rahman dan Rahim, semestinya orang Islam, pekerja Islam akan jadi seorang yang rajin lah. Tak masuk akal. Dan yang ketiga, cuba bayangkan kalau kita bismillahirrahmanirrahim dan kita minum arak. Boleh ke? Cuba kita bismillahirrahmanirrahim, kita isap rokok. Kurang kena. Jadi dengan jelas bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, banyak perkara-perkara yang tidak baik tidak kita akan buat. Dan bila kita dah sekarang zaman kata lebih kurang 10-20 tahun yang lalu, kita dah sedar bahaya setengah-setengah makanan sebagai contoh. Kita tahu. Kita tak tahu tu lain lah kalau kita tahu. Sebab contoh manisan dan gula. Ada kajian-kajian yang dilakukan bahawa gula dan manisan yang keterlaluan boleh juga membawa pada kanser. Kata kita tahu, adakah kita akan kata bismillahirrahmanirrahim dan minum sirap? Kita tak akan. Jadi saya tengok kuasa bismillahirrahmanirrahim ni banyak penghadang kepada perkara-perkara yang menzalimi diri sendiri, yang tidak baik. Yang ketiganya, katalah saya nak bercakap dengan Din. Saya kata bismillahirrahmanirrahim, saya nak cakap dengan Din. Adakah saya akan maki Din? Caci Din? Mengumpat Din? Jadi saya juga tak faham bila saya tengok di pentas politik, minta saya kena kata di pentas politik, dia bermula dengan ucapan yang baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dia baca panjang-panjang. Lepas tu dia maki, dia marah dalam politik. Tak bersopan. Jadi macam tak kena tau. Jadi saya lihat bismillahirrahmanirrahim merupakan satu asas atau satu standard yang mana meletakkan orang individu Muslim itu dalam satu keadaan sentiasa berawas, bersopan dan berfikir secara betul. Okay. Cara ringkasnya lah. Itu saya lihat kuasa bismillahirrahmanirrahim itu. Okay, alright. Okay. So, tadi Dr. Jami cerita pasal tabiat, cerita pasal macam mana nak melihat orang itu betul-betul pegang kepada bismillah atau sekadar di mulut. Itu pada kesimpulan saya. Okey, saya nak petik satu tulisan. Hati kita harus dilatih berada dalam keadaan sentiasa berdoa supaya kita menerima kemaafan serta petunjuk Allah. Jika latihan ini tidak dilakukan serta tidak berterusan setiap hari sehingga kita mati, maka kita terdedah kepada pelbagai godaan syaitan. Satu daripada godaan syaitan yang besar ialah sifat bongkak, sombong, ego, sifat yang berlawanan dengan pemaaf, penyayang dan merendah diri. Okey. Bolehkah saya kaitkan kenyataan ni dengan sifat sombong iblis yang kita pernah bincang sebelum ni dengan seseorang yang berilmu, yang warak? Okey. Adakah ini faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi seperti iblis walaupun dia berilmu dan warak adalah disebabkan kurangnya sifat kemaafan ini? Okey. Satu perkara yang pertama sekali kita kena faham dulu Din, yang asas kepada saya nak jawab soalan tadi tu. Okey. Satu perkara yang kita kena faham ialah bagaimana kita bertindak, bagaimana saya respon kepada saudara Din, atau bagaimana saya respon kepada apa-apa saja yang berlaku di keliling saya, semuanya adalah terpengaruh dengan apa yang ada dalam otak saya. Itu yang paling penting sekali. Jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah apakah yang kita isi otak kita, ilmu apakah yang masuk, tafsiran apakah yang masuk.
Kita boleh lihat kepada Bismillahirrahmanirrahim sebagai contoh. Saya boleh lihat kepada Bismillahirrahmanirrahim seperti yang saudara dia mengatakan tadi, kepada sifat pemaaf. Sebabnya ialah bila kita Bismillah dengan nama Bismillah dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Bila kita sebut nama Allah, tidakkah seterusnya kita sebut nama Allah, kita terus rasa kita ni kerdil. Sekerdil-kerdilnya di entire universe. Kita just a small dust, satu habuk yang sangat kecil. Jadi ia akan jadi merendahkan diri kita. Bila kita merendah diri, kita lihat apa yang kita ada. Kita ada macam-macam. Kita ada kebolehan, kita ada pemakanan, kita ada rezeki dan sebagainya. Jadi kita rasa, dengan sekerdil aku ini pun Allah telah memberi kita banyak macam-macam. Jadi perkara itu akan jadikan kita sebagai sombong kepada orang ataupun merendahkan diri. Automatik kita jadi merendah diri. Kalau kita tak kata Bismillah sebagai contoh, kita tidak ada ingatan terhadap Allah yang Rahmah dan Rahim, kita rasa semua ini ialah kerana aku punya usaha saja. Jadi kita akan sombong dengan orang. Jadi saya lihat sifat Rahmah dan Rahim itu sifat Allah, yes. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk take a little bit of the Rahmah and the Rahim. Kita cuba praktikan Rahmah dan Rahim level kita pula dengan orang lain. Jadi apa yang berlawanan dengan Rahmah dan Rahim itu adalah pada saya ego dan sombong sebagai contoh. Jadi orang yang mengaku diri dia ataupun anggap diri dia sebagai beriman ataupun berharap dia jadi seorang beriman. Saya tidak boleh nampak orang yang sombong. Sama ada dia sombong dalam agama. Kadang saya tengok, minta maaf, saya tengok ada yang orang bercakap tentang agama dengan begitu sombong. Nada pun adalah sombong. Tekanan pun sombong. Tidakkah kita lihat kepada kitab yang jelas? Wah, kan? Come on lah, kan? Kita semua saya tengok Din, kita semua ini menjadi orang yang dihormati oleh orang lain. Ini kepercayaan saya sendiri. Kita menjadi mulia dan kita menjadi hormati orang lain bukan kerana kita sendiri itu mulia dan baik, tetapi Allah telah menyembunyikan banyak keburukan kita. Sebab saudara Din, banyak perkara-perkara yang kita sorok daripada sesiapa daripada khalayak ramai, Allah saja yang tahu. Dan ada pun, kalau tak salah saya, ada pun ayat Quran yang menceritakan tentang perkara itu. Surah Ibrahim, saya tak ingat 43 ke apa, saya tak ingat, tapi surah Ibrahim yang menerangkan di mana Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Ada kan? Ada. Okey, jadi ayat itu dengan jelas. Maknanya kita menjadi orang yang dihormati oleh orang lain kerana kebanyakan aib kita disembunyikan oleh Allah. Kalau itulah Rahmah dan Rahim Allah, di mana Allah menyembunyikan banyak keaiban kita, kenapa kita nak membuka aib orang lain? Faham tak? Betul. Kenapa kita nak menunjukkan orang lain itu bodoh ke dan sebagainya? Kenapa kita nak fitnah di belakang? Defame a person, for example, mengata pasal orang dan sebagainya, kan? Dan kita semua mengatakan perasaan hasad dan dengki dan sebagainya. Kenapa? Walau Allah menyembunyikan kita punya kelemahan, aib dan banyak perkara-perkara jahat yang kita buat, kita seorang-seorang yang tahu. Jadi itu pun daripada juga ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang mengingati kita sebab Allah tu Allah bukan seorang, Allah tu satu entiti yang pemaaf dan penyayang. Ya. Okay, right. Okay, saya teruskan petikan saya. Okay, alright. Sebentar tadi Dr. Jahmi ada sebut betapa kerdilnya kita. Sebenarnya ada dalam petikan. Kalimah Bismillah itu dapat dipergunakan untuk memperingati kita mengenai kekerdilan kita serta kebesaran Allah supaya kita dapat menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan bukannya seorang munafik atau fasik. Jika kita merenung dengan hati yang suci, kita dapati bahawa maksud besar dan luas kalimah itu boleh menitiskan air mata. Okey. Apa yang saya tertarik je dengan kenyataan ini adalah perkataan Muslim dan munafik. Okey. Macam mana nak faham konteks Muslim dan munafik dalam Perenggana? Okey. Kalau dalam Perenggana itu, yang sama sekali di situ ialah yang tadi saya sebut tadi. Sebenarnya saya jumpa ayat dah sekarang. Saya nak baca ayat tu, surah Ibrahim, ayat 38. Terjemahan dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi daripada Allah. Jadi dalam konteks Muslim dan munafik ini,
dalam banyak ketika kita tidak tahu apakah orang punya niat dan sebagainya. Kita cuma dapat menilai daripada perbuatannya. Saya suka berbalik pada diri kita sendiri. Yang pertama sekali ialah bila kita mahu tak orang anggap baik tentang diri kita. Biasanya macam itulah. Yes. Jadi kalau kita mahu orang anggap kita ni baik, sepatutnya kita pun patut husnuzon terhadap orang lain, tindakan orang lain. Okey. Jadi ini saya anggap sebagai satu perkara yang positif. Jadi pada saya seorang Muslim, dan saya selalu sebut Muslim, mukmin dan sebagainya ialah kalau orang yang Muslim dan mukmin yang memahami ajaran Al-Quran, even daripada kalimah yang semudah seperti Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri dapat melentur peribadi dia dan karakter dia menjadi orang yang maju, sebab dia tak ada masa nak mengumpat orang lain. Okey. Dia tak ada masa nak cari kesalahan orang lain, sebab dia sentiasa meluangkan masa untuk memperbaiki diri dia. Dan dia sentiasa orang yang pemaaf dan penyayang. Dan pemaaf penyayang bermakna samalah keihsanan. Jadi kita sama-sama, saya bantu Din, Din bantu saya. Jadi we have a constructive relationship. Kita ada satu perhubungan yang konstruktif. Dan bukanlah kita have a destructive relationship. Bukan satu perhubungan yang destruktif. Jadi perkara ini pun saya rasa dalam negara kita bolehlah diamalkan dalam politik, perniagaan, pekerjaan dan sebagainya. Betul? Ya. Tadi Dr. Jami sebut pasal apabila kita menjadi kalau seorang Muslim memahami Al-Quran, dia akan mampu menggarap pelajaran bismillah. Okey, ada satu ayat, jika kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran seperti mana kita berusaha untuk mendapatkan ganjaran dunia, kita akan sampai kepada kesimpulan bahawa seorang Muslim adalah seorang manusia yang penuh dengan sifat kemaafan serta kasih sayang di dalam hatinya. Okey. Jadi ia bukanlah jenis manusia yang suka mencaci atau bergembira dengan kelemahan atau keburukan orang lain. Baik. Kalau daripada perenggan ini, so boleh tak kita bayangkan satu keadaan akan ada orang yang dengki, okay? Ada orang yang suka kalau seseorang itu mendapat malapetaka. Kita terbalikkan tak? Okay? So boleh tak saya kata orang yang suka seseorang lain mendapat malapetaka itu adalah disebabkan kurangnya kasih sayang dalam diri dia, ataupun kurang kemaafan dalam diri dia. Right. Saya rasa kita kalau lihat kepada sifat manusia, sifat manusia dia ada sifat baik, sifat tak baik. Okey, saya tak guna perkataan jahat lah. Sifat baik, sifat tak baik. Sifat positif, sifat negatif. Apa tu sifat positif? Contoh, sifat positif saya nak Din berjaya. Sifat negatif saya nak Din tak berjaya. Sifat positif saya lihat pada Din dan saya lihat pada kebaikan Din dan saya ingatkan Din tentang kebaikan Din. Sifat negatif saya lihat pada keburukan Din. Sebagai contoh yang paling mudah ialah saya beritahu kat Din, nanti jangan lupa datang rumah saya ya. Saya juga boleh katakan, Din nanti ingat datang rumah saya ya. Orang mungkin anggap benda tu perkara yang remeh, tapi pada saya perkara tu penting juga, sebab kita ni dipengaruhi oleh perkataan-perkataan yang diguna. Kita berfikir pun dari segi perkataan dan sebagainya. Jadi saya guna perkataan tadi, jangan lupa, saya ingatkan Din untuk lupa. Dia kata, Din ingat datang rumah saya ingatkan dia untuk ingat. Itu satu contoh yang paling basic, paling mudah, di mana kita boleh gunakan perkataan positif, tindakan positif untuk membangunkan orang lain atau untuk menjatuhkan orang lain dengan negatif-negatif. Dan yang kedua yang saya pernah sebut banyak kali, kita boleh dalam hidup ni, kita boleh maju dengan memajukan diri, atau yang kedua kita boleh maju dengan memundurkan orang. Faham ya? Kita maju bukan sebab kita memajukan diri. Kita maju sebab kita pastikan orang lain tu mundur. Orang lain tak boleh maju. Orang lain tak boleh meningkat. Atau kata bahasa ialah memijak orang lain. Jadi pada saya, adakah itu satu sikap rahmah dan rahim? Tidak. Jadi bagaimana kita nak console ourselves, bagaimana kita nak meyakinkan diri, macam mana kita nak pujuk diri kita, aku ni seorang Muslim yang baik lah. Aku ni insyaAllah mengharapkan Allah sentiasa maafkan aku. Walhal, sikap saya terhadap orang lain tu sikap yang tidak maaf, dengki dan sebagainya. Faham ya? Dan saya juga dalam konteks perbincangan kita, saya nak kongsi satu ayat surah An-Nur, ayat 22. Saya baca di sini. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mau lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang miskin
serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Part ni yang saya baca ni, part ni yang konteks kita ya. Okey. Part ni ialah hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang itu. Hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tapi saya minat logik yang Allah guna di sini. Logiknya ialah Allah tanya, tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Okey. Okey. Jadi dalam surah An-Nur ayat 22 ni, logik dia very simple. Allah kata, tidakkah kau mahu aku maafkan dosa kamu? Kalau kamu mahu aku maafkan dosa kamu, kenapa tidak kamu maafkan dosa orang lain? Okey. Faham ya? Faham. Dan kalau kita lihat dari segi psikologi pun, bila kita jadi seorang pemaaf, kita akan maju tanpa beban atau shackles atau burden yang menarik kita bawah seperti dua batu besar yang terikat pada kaki kita. Jadi itu yang saya punya fahaman dan saya alami tentang Bismillahirrahmanirrahim itulah. Oh, menarik. Okey. Saya nak sambung satu lagi. Kita jangan bincang habis buku ni, tu orang tak baca pula. Tak apa, jangan risau. Ini baru satu topik. Okey. Okey, saya cuba nak bawa satu petikan yang berkait dengan dunia pekerjaan. Okey. Okey. Di tempat kerja, kita membazir peluang Allah ini dengan bersikap kasar dan tidak adil kepada makhluk Allah yang lain. Kita juga tergamak pecah amanah serta khayal dengan kuasa sementara kerana dipengaruhi sandiwara dunia. Di masjid pula kita sudah mula menggunakan mimbar untuk menyebar dakwah dusta terhadap Allah serta perpecahan umat manusia. Okey. Satu soalan. Adakah ini contoh cakap lain buat lain? Satu memang itu memang satu contoh cakap lain buat lain. Okey. Sebenarnya ayat tu dia banyak sebenarnya isu tu. Kadang-kadang kita guna satu ayat, Alright. tapi sebalik ayat tu sebenarnya banyak isu yang kita sebut. Sebab itu dia telah baca berkaitan dengan di mana ada orang yang gunakan membar. Membar tu disalah guna untuk spread dakwah, untuk sebarkan dakwah. Dan ini pun ada ayat Quran yang mengatakan, kalau salah saya, di mana maksudnya ialah ada orang-orang yang membina masjid-masjid bukan untuk kebaikan tapi untuk kejahatan. Itu ada. Jadi pada ringkasnya, kalau kita faham, kita banyak yang pada saya lah, banyak yang Allah firman dalam Al-Quran itu, sebab ianya nilai-nilai sejagat, nilai-nilai universal, banyaknya adalah perkara-perkara yang kita boleh faham dan tahu jika kita gunakan akal. Saya nak guna perkataan common sense, walaupun ada orang bantah. Kalau you use your common sense, you will know what is good, what is bad. You will know. Dan kalau kamu guna common sense, kamu akan tahu perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Jadi dalam konteks tersebut tadi kan yang kamu baca tu, kalau kita guna common sense, kita guna akal, kita akan dapati bahawa daripada ungkapan bismillah itu sendiri, kita akan tahu bahawa kita harus lakukan perkara-perkara yang baik, yang membantu dan sebagainya. Pergi masjid, kita nak pergi masjid. Kalau kita pergi masjid, apa masjid? Kita pergi masjid, dia seorang ke ramai? Ramai. Okey. Ramai selalu kita sebut sebagai apa? Jemaah. Correct. Jadi kalau kita pergi masjid, masjid ni memberi peluang kita untuk berjemaah. Kalau pergi masjid setakat nak pergi semayang dan balik, saya nampak bolehlah. Saya nampak peluang besar yang Allah berikan pada kita tu terbuang. Pada saya ya. Saya bukan bagi fatwa apa-apa tahu. Pandangan saya ialah itu peluang yang Allah bagi, cukup Allah bagi untuk kita membantu, mengembangkan umat. Jadi kalau orang pergi masjid berjemaah, kalau kita berkelakuan berjemaah, apa nama berkelakuan berjemaah? Adakah pergi saya tak sembang dengan Din, saya sembahyang, saya balik aja? Tak, mungkin saya salam dengan Din, saya tanya dia apa khabar. Dah lama kelak kita jadi kawan, mungkin saya tahu apa masalah Din dan sebagainya. Jadi ramai yang pergi masjid tu ada orang muda, orang tua. Dan banyak yang orang tua tu mungkin ada kedudukan yang baik, mungkin majikan dan sebagainya. Dan ada orang yang muda tu yang pergi masjid tu tengah cari kerja, tengah susah dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu peluang untuk apa? Networking, betul tak? Betul, networking. Jadi semua ini memang sedia ada dalam jemaah Islam. Soalnya ialah apakah tafsiran kita kepada Islam itu? Bagaimana kita tafsir Islam tu? Adakah tafsir Islam hanya semata-mata sebagai satu ritualistik punya agama, atau adakah kita tafsir Islam itu sebagai satu memang very practical and very relevant to all aspect of life? Kita letak ketika dosa dan pahala itu hak Allah, tapi dari segi kebaikan-kebaikan yang akan kita terima di dunia ini, rahmat dan rahim yang kita terima itu dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Itu besar. Jadi itu yang saya bincang di situ. Di mana kita perlu ada sikap pemaaf, sikap penyayang, dan perkara tersebut ni tertera dalam ungkapan yang begitu mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu perkataan yang menyentuh hati saya. Okey, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Okey, terima kasihlah sebab sudi bersama dengan saya untuk berkongsikan pandangan-pandangan perihal topik Bismillahirrahmanirrahim hari ini. Baiklah, bagi sesiapa yang ingin mendapatkan buku ini, boleh dapatkannya seperti yang tertera di skrin. Jadi saya berharap semua boleh like, subscribe dan share kepada semua orang. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.